Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, daurah fiqh siyam, daurah fiqh puasa. Jadi sempena dengan Ramadan tahun ni, kita pilih kitab nama dia Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i, jilid yang kedua, yang menceritakan kita tentang puasa. Sambungan dalam siri ini di muka surat 405, Adabus Saumi wa Makruhati, adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Mana benda yang jangan kita tak patut kita buat, mana makruh, so lagi haram. Jadi adabus siyam, adab berpuasa, semua benda ada adab belaka. Lisyami adabun kathiratun nujizuha fi ma yali. Ini kita baca Arab ni untuk orang ada tek Arab. Adab puasa itu mempunyai banyaklah adab dianya. Kami ringkaskan seperti berikut. Di Tuan Syekh kata dia nak ringkas je. Sambil-sambil ringkas berapa ada? Ada juga 9. Ringkas. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi segera ni kena tulis itu bila masuk waktu. Lama pula yang ni segera tak masuk waktu kan? Tak. Macam ada orang duduk buat cerita dalam internet tu. Ada orang telefon ke radio. Dia kata saya satu je nak permintaan hari ni. Dia kata permintaan apa cik? Dia kata boleh tak tolong percepat ke siaran azan maghrib. Allahu akbar. Pening kepala kawan tu. Dia kata ada juga manusia lagu ni. Jadi maksud ta'jilul fitri ni, segera berbuka bila ia dilakukan sejurus setelah tenggelamnya matahari. Maknanya bila masuk waktu maghrib makan. Kita hari ni tak boleh nak tengok matahari dah, tak nampak. Jadi kita tengok apa? Tengok takwim. Yang pentingnya jam kita ni pasti ke betul. Kita semak jam kita ni dengan jam-jam yang muktamad lah. Biasa orang duduk semak dengan jam radio lah tak? Jadi orang radio kena jaga amanah dari sudut waktu tu. Sebab satu negara akan berbuka puasa, satu negeri akan buka puasa bila dia azan. Mana hebat dia tu. Tok bila kapur pun nak azan, dia tunggu radio dulu. Ada setengah tok bila ni pasal radio. Allahu akbar, bunyi bel radio tu baru dia pun Allahu akbar. Kadang-kadang salahnya tukar radio kawasan lain nyanyi. Ini kita kena tengok. Jadi kita tengok bila masuk. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka puasa. Jadi bila masuk waktu buka, sebab apa ni? Jadi kita ni mazhab Ahlus Sunnah ni, bila masuk waktu buka lalu. Ada satu kumpulan makhluk Allah Ta'ala ni, nama dia kumpulan Syiah. Jadi kumpulan Syiah ni kalau dia mari buka puasa, kita makan dia tak makan lagi, dia ada tanda. Itu dia panggil simptom Syiah. Syiah waktu maghrib dia lambat. Orang buka puasa dia tak buka lagi. Jadi kalau ada orang panggil, kita panggil kawan buka puasa, nampak dia tak nak makan, relax. Makanlah dulu. Itu ada. Boleh dikesan tu. Itu bahaya. Yang paling afdal ialah berbuka dengan rutab, dia panggil. Dengan rutab. Tulis berbuka dengan rutab. Tengok terjemah dia salah. Wal afdal an yuftir ala rutabin. Yang paling afdal berbuka dengan buah kurma, tulis yang basah. Terjemahan ni pena penterjemah kita silap. Kurma yang basah, yang rutab dipanggil rutab. Lepas tu au tamrin, ataupun yang kering. Maknanya bukan atau pilihan itu, atau tartib. Dia naknya tartib di sini. Eloknya kita mula buka dengan tamar. Sebab apa? Tamar rutab ni, tamar yang separuh masak tu, dia lembut. Perut kita tengah kosong,
masuk benda-benda lembut gitu, dia panggil tidak keras sangat. Jadi dia pun tenang, dia isak sikit-sikit. Kalau tak ada rutab, barulah tamar. Dan kalau tak ada juga, maka binulah air. Elok begitu. Jadi kalau ada rutab, tamar, air. Kalau tak ada belakang, ada air, minum air saja. Lepas tu onde-onde teri mandi, gajah mandi abu hak dia beli bazar tu, bila tak masuk dalam senarah tu, tak masuk. Kita tak tu boleh makan, nak cerita je tidak menjadi sunnah. Sunnah ni makan dengan engkau kuih manis tu lah, dia nak hak ni sebab banyak ni. Tengok dalam tazkirah hana semalam di bawah tajuk tamar dan keajaibannya. Memang kita akan sebut tamar ni berapa jenis, dia punya kelebihan banyak sekali. Al-Imam At-Tirmizi dan Abu Daud telah meriwayatkan kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam takun fa ala tamarat fa in lam takun hasawatin min ma'in fa innahu tahur. Ini tartib, tulis tepi kita, ini tartib susunan buka puasa. Diet gaya Nabi. Kita ini semua orang cakap gaya Nabi, tapi makan kismis dia beli RM30 sebotol. Gaya Nabi bak menega, tak mahu kita. Nabi SAW berbuka sebelum solat maghrib. Maknanya masuk waktu, Nabi buka dulu dengan beberapa biji kurma basah. Dia panggil rutab. Kurma basah itu makna rutab. Sekiranya tidak ada kurma basah, rutab tak ada, maka Nabi SAW berbuka dengan tamar. Tamar tu hak kering, beza lah, tak payah tulis kering lah, tamar. Rutab tu hak basah, separuh masak tu, dan tamar tu hak kering. Sekiranya tidak ada juga, maka Nabi SAW menghirup beberapa teguk air, sesungguhnya ia adalah suci. Jadi Nabi tak payah tanya. Kalau tak ada juga, dia ambil air minum. Itu salah cerita. Jadi kita pun coba. Kita ni ada tiga-tiga tak? Tidak tiga-tiga ada. Rutok pun ada, hak tamar bertangkai tu macam rutok lah tu. Lepas tu dia kena letak dalam peti. Kemudian tamar kering pun ada, dan tamar apa ni yang biasa ni pun ada. Alhamdulillah. Yang kedua, adab yang kedua, as-sahur. Tengok, as-sahur dia kena tulis itu. Dalam bahasa, dalam kita Arab ada bi fathis sin. Sahur, sin bagi atas ataupun SA kalau bahasa Romi. Bermaksud makanan yang dimakan di akhir malam. Makanan yang dimakan di akhir malam. Dan as-suhur bi dhammis sin. SU, suhur itu al-aklu, makan sahur. Itu beza, dia panggil sahur, mana makannya tu, ya kita bersahur dengan dia tu, nasi, roti, sahur. Kalau suhur itu makan, memakan makanan tu, dia panggil suhur. Bersuhur dah. Sahur dengan apa? Dengan makannya tu. Makannya apa? Itu bahasa Arab, seni dia. Macam dengan wudu, kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan tu wudu. Kalau bari hatah wadu, itu air yang diberuduk dengan dia. Tulis di kitab tu. Itu dia panggil dhabit, panggil mengaji orang panggil dia. Sahur bermaksud makanan yang dimakan di akhir malam. Itu sahur. Dalil sahur disunatkan ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maknanya bersahurlah kamu semua, sesungguhnya dalam sahur itu ada berkat. Sahur itu berkat, maknanya ada kebaikan yang banyak. Kebaikan yang kita nampak, tengok ni. Hikmah disunatkan sahur adalah untuk menguatkan diri. Jadi tidak lama sangat lah. Kalau daripada pukul 12 makan, sampai pukul 9 pagi itu dah 6 jam dah kita punya gula habis. Kan? Tapi kalau kita baru pukul 9 saat ni baru sudah sahur, maknanya masih ada ruang lagi, baru dia punya habis. Untuk menguatkan diri melakukan puasa. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan bahawa wasta'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahar. Dapatkanlah bantuan dengan makanan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Untuk menguatkan puasa pada siang hari. Dan maksud waktu sahur ialah dengan berlalunya separuh malam. Maknanya Allah setengah malam lah kata dia panggil sahur. Belum pada tu tak.
Belum pada tu bahasa Melayu kata moreh. Tidak moreh kan. Oh makan cendol kuih lepas tarawih itu moreh, bukan sahur. Fadilah sahur diperolehi dengan memakan sesuatu, tidak kira banyak ataupun sedikit, ataupun sekadar meminum air sahaja. Minum air je. Minum air saja pun mana kita sedar-sedar tengok tak ada apa di rumah. Ada air, bismillah, minum air, itu dikira sahur dah tu. Diriwayat oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, tasahharu walau bi jur'ati ma. Bersahurlah kamu walaupun dengan setengah air. Setengah air pun sahur. Ada lagi tambahan lagi, kelebihan sahur ni kenapa? Nabi kata beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, aklatus sahur. Beza puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi, iaitulah makan sahur. Yahudi tak sahur, dia makan malam pakai sudah. Kita sahur nak bezakan. Jadi ada kelebihan banyak lagi lah dalam bab ni. Yang ketiga, ta'khirus sahur. Ta'khiru as-suhur, melewatkan sahur. Jangan makan awal sangat. Ini dilakukan dengan berhenti makan dan minum ketika fajar hampir terbit. Manakala kita berhenti makan orang 10 minit, 5 minit lagi nak subuh tu, cantiklah tu. Sempatlah kita nak gosok gigi, nak colek apa ni, hak mana-mana lekat-lekat cerah gigi tu kan. Mandi, kita pergi masjid, orang azan subuh tu ada di masjid dah kita. Cantik. Tapi kalau baru bangun tidur tu tengok dalam takwim orang duk bagi tu imsak dah. Boleh makan tak boleh makan? Boleh lagi. Imsak tu dia panggil lampu kuning. Mana kita kalau bawa kereta tengok lampu kuning tu break lah. Kita itu undang-undang JPJ. Undang-undang kitanya lampu kuning tu lah tu kari arahnya. Bau tu kari arah. Kalau pergi alim tu pak berkiok enjin pasal nak suruh dia juga lepas. Cari pasal sungguh. Jadi kita pun bila mari waktu imsak tu maknanya waktu lampu kuning, berhati-hati. Mana kalau makan tak payah duk nambah dah lah. Kira sudah mana ada. Ni dok ni manggil mak dia, goreng telur putih lagi dah. Lah tak dah namanya. Nak goreng telur sebiji lagi. Lah tak payah duk goreng-goreng lagi. Dia panggil perhabis mana ada minum air sesama masalah. Itu dia panggil lampu kuning. Tengok. Dalilnya ialah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus suhur. Umatku terus berada dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Kita puasa masuk waktu, buka, sahur akhir waktu baru kita sahur. Baru kita akhir. Baik, andai kata rumah kita jauh ke masjid, kita duduk dalam satu kawasan mana jauh ke masjid, mana kalau kita makan orang azan pergi masjid tak sempat, tak ada masalah. Kita makan kenyang siap, gosok-gosok gigi, bawa air tok atas kereta atau atas motosikal prek gi. Tak, siapa dekat ke masjid orang nak azan sedang molek bismillah, sudah dengan sahur. Boleh juga. Allah banyaklah benda hak boleh buat. Ada setengah orang ni dia tak suka kalau lepas makan mesti gosok gigi, kan? Tapi tak lepas minum air gosok gigi juga. Jadi kita jadikan air itu sebagai yang terakhir kita minum sahur kita. Alhamdulillah banyak teknik-teknik yang ada. Yang tak tahannya lepas sahur nak pergi masjid dah ni, awal pula lagi naik motor prek wis batal pula piak dah. Sahabat-sahabat tu masjid tak ada nak gosok gigi, pakai sahur kan. Allahu akbar, sahur dengan candu ni, tak tahulah apa nak kata. Allah Taala yang Maha berkuasa. Lagu mana puasa dia tu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Zaid bin Thabit bersahur dengan ni. Dua orang sahabat ni bersahur. Apa jadi? Apabila keduanya selesai bersahur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun mendirikan salat. Kami bertanya kepada Anas, berapa lama ke antara kamu berdua selesai bersahur dan mendirikan salat? Jawabnya sekadar 50 ayat yang dibacakan oleh seorang laki-laki. Maknanya Anas kata aku sudah semakan dengan semaya 50 ayat. 50 ayat tu berapa minit? Berapa minit? 10 minit. Tak apa. Kalau ayat panjang lah tak. Yang pentingnya ada gap, ada jarak dia sikit. Dia berhenti makan. Jadi dalam masalah ni tak payahlah kita duduk buat banyak masalah.
orang duduk viralkan satu apa ni cerita yang mengatakan kalau siapa tengah makan orang azan sudah kalah makan. Lepas tu kat duk pakat tunggu orang bayar pakat nak makan lah. Memang berlaku di sini. Kalau kita duduk di masjid haram kau orang Arab ni, bila azan dia pakat lopak pergi minum air. Belum azan tadi buat apa? Tidur lah. Kita mengatakan tak payahlah kita duk cari sebab. Puasa ni ibadat. Duduk khilaf buat apa? Berhenti awal tak salah. Tapi kalau makan dalam tanda azan, sedangkan azan tu kadang-kadang bila kita lambat azan subuh. Ini perhatian kepada semua pak-pak Bilal di seluruh dunia ini supaya jaga amanah, khususnya Ramadan ini. Kalau dia azan awal belum masuk waktu, nanya orang habis orang pakat makan. Orang percaya ke dia? Kalau dia azan subuh lepas pada waktu, nanya juga. Orang duk makan lagi. Tak azan lagi tu, tak azan lagi. Kabar-kabar qomat. Ini juga jadi masalah. Jadi kita kena beramanah. Sebab orang memberi kepercayaan kepada kita, maka kita kena amanah menjaga amanah tersebut. Jadi hadis yang kata makan sampai sudah tadi, itu bagi orang yang dalam keadaan darurat. Dia tengah makan dia berhenti, maka berhentilah makan, tak usah tambah lagi lah. Cerita panjang tajuk ni anda dah bahas dalam perbincangan kita yang lepas. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Tajuk dia hukum makan ketika azan fajar. Jadi anda tak nak ulang lagi di sini sebab rakaman kita tu banyak, boleh disemak dalam YouTube dan juga lain-lain tempat. Ada yang keempat, tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Apakah kata-kata yang tak baik mesti kita tinggal? Ini dia. Kata-kata yang mesti dijauhi seperti mencela, menipu, mengumpat dan menghasut. Ini dipanggil kata-kata yang tak baik. Kata-kata yang tak baik, duduk cela, menipu orang, mengumpat, duduk hasut orang, itu tak baik. Seseorang yang berpuasa juga hendaklah menahan dirinya daripada perkara-perkara syahwat seperti melihat wanita. Dah, kalau pergi ke bazar tengok siapa? Tengok mocik ya. Jual mocik belaka. Kalau hok tak penjual apa hok lalu-lalang. Allahu akbar, kita kadang-kadang terkejut tengok. Anak-anak cucu hok mari ziarah tok dalam pondok ni, pakas luar ketak naik motor laju depan ni. Jangan. Tolong beri nasihat kepada anak cucu kita, keluarga kita supaya beradab dengan Allah. Kalau setakat dengan kita ni tak apa, dengan Allah. Pakaian tak patut syariah. Itu tidak baik. Jadi kalau kita pergi keluar agak, maknanya Abu Hurairah kata kami duk jaga puasa kami ni. Tak berjalan dia, duk dia dalam masjid. Kenapa? Nak jaga hifazan ala siyam, nak jaga puasa. Kalau keluar tengok benda. Sah dah kita tengok. Ya, duduk rumah tengok TV. TV tu pengacara dia, comel kau udah. Dia tak ambil pocik udah-udah. Tak, kepala jangok sekali ni, keni lutut. Tak, dia punya keni warna putih atas tu, keni lutut nama dia. Jadi kalau saja nak tengok berita, dah tengok berita tak usah pasal TV, pasal radio. Ataupun tutup skrin tu, pakai kain tuduh biar bunyi suara saja. Mana aku? Tak sedap pula nak tengok tu. Nak tengoklah jawab dia nya duduk situ je sebenarnya. Mati awas lalu kata orang tak. Jangan duk tengok ni. Dan mendengar lagu-lagu. Allahu akbar. Lagu lagi dekat bala pustaka dia panggil. Tidak bala kan? Habis lagu. Kalau kita sedih benarnya dekat nak azan tu. Nyoba lagu totek subhanallah. Jadi orang bukan kerana nak dengar lagu, nak dengar azan masuk tak masuk waktu. Dia duduk nyanyih situ. Itulah waktu orang berdoa. Patutnya letaklah nasib-nasib zikir-zikir yang sesuai, yang tidak ada lagu-lagu tu. Jangan buat nyanyi kau orang kat kita hidup atas dunia ni. Dah. Mata kau nak dengar lagu kita, nak dengar radio kita, nak dengar benda kita ada muzik. Ni ada juga ni. Setengah pendawah hak pandai edit video ni. Tak ada bahasa-bahasa. Video ustaz ceramah. Tak ada lagu walaupun sikit. Dia pergi masuk tenda lagu atas tu pula dah. Boleh faedah juga. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan masih lagi melakukannya tengah duk puasa, maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minum. Maknanya Tuhan tak perlu orang puasa perangai lagu ni. Ya be tak puasa lah. Biar tu seneh lah tu lah. Maknanya ayat ini dipanggil ayat amaran. Ayat amaran. Macam ayah kata kanak lah.
Aku tak suka tengokmu lagu ni. Dah. Takkan anak jawab. Dah apa bagi buat kita dulu. Kita bukan soal buat tak buat, soalnya nak suruh dia berubah. Perangan ni aku tak nak tengok. Itu dia panggil ibarat, bahasa ibarat. Maknanya kalau mung lagi puasa tak tinggal kata dusta tak puasa. Itu ayat. Jadi kita pun pakai tak puasa lah sedang molek. Ini bahasa dia. Ketahuilah bahawa mencela, menipu, mengumpat, menghasut dan seumpamanya. Dulu dengan mulut, sekarang ni dengan hujung jari. Tulis kat tepi kita. Dulu dengan mulut, sekarang ni dengan hujung jari. Dia main tanya kat telefon ni, piak mari. Tidak hujung jari kan? Hujung jari. Dan seumpamanya merupakan perkara yang sememangnya diharamkan oleh Allah. Namun perkara baru dalam masalah ini bagi orang yang berpuasa ialah selain ia berdosa, ia akan menghapuskan pahala puasa walaupun hukum puasanya sah dan dikira telah melaksanakan kewajipan. Maknanya dari sudut hukum puasanya dia tak kena qada puasa, tapi dari sudut pahala hilang. Enggak kita nak gapo atas dunia ni? Kita dua amal ni nak apa? Nak pahala dan nak lepaskan tanggungjawab. Yang kelima, sunat yang kelima, oleh itu oleh itu perkara-perkara ini dianggap sebagai adab dan sunat-sunat puasa. Tapi kalau bagi saya lah, memang adab, tapi adab yang besar sekali. Sebab nak jaga pahala puasa itu seperti kita nak jaga bahatannya puasa. Kita kalau bab batal puasa ni kita jaga sungguh-sungguh, tapi bab menghilang kepala puasa buat main-main. Lah, kita mengatakan itu satu kepincangan. Dua-dua mesti dijaga. Pahala puasa mesti jaga, perkara yang membatalkan puasa juga dijaga. Yang kelima, al-ightisalu 'anil janabati qabla al-fajri. Mandi junub sebelum fajar. Ini adab. Ini dilakukan untuk memastikan dirinya bersih daripada awal puasa lagi. Ini bermakna junub tidak menidakkan puasa, bukan membatalkan puasa. Jangan kata saya tak sempat mandi junub. Tak, semalam contohnya berlaku perkara yang menjadikan junub. Tak ada nak mandi. Lagu nak jadi. Sedar-sedar lewat pula bangun. Nak makan sahur kau nak mandi dulu. Apa nak buat? Makan sahur dulu. Lepas tu mandi kemudian. Boleh, cuma afdal. Ini bermakna junub tidak menghalang puasa, tetapi yang lebih afdal ialah menyelesaikannya sebelum fajar. Ini menyelesaikan. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Bukhari, Nabi SAW pernah bangun pagi dalam keadaan berjunub kerana jima tanpa bermimpi, kemudian baginda mandi dan berpuasa. Orang lagi tanya isteri Nabi, lagu mana keadaan? Jadi isteri jawab, Nabi pernah juga mandi setelah masuk waktu subuh. Wanita haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu. Darah berhenti sebelum itu, dia kena berhenti. Eloknya lah mandi. Cuma biasa orang perempuan lah ni, dia suka, dia ada mazhab jamak dia panggil. Tidak jamak kan? Ada sekali mandi, lepas tu pergi masak sahur pula. Kena mandi pula lepas tu. Apa tu mana? Nak pergi goreng dulu apa akhir kali mandi sekali lalulah. Kira mandi lepas pada masak, mandi sekalinya mandi junub. Boleh juga, tidak jadi masalah. Dalam bab ini dia panggil sunat adabnya. Yang keenam, tarkul hijamati wal fasdi. Tidak berbekam dan seumpamanya, mengeluarkan darah. Ini kerana ia akan melemahkan diri orang yang berpuasa. Dia juga adalah tidak merasa makan masakan kerana dibimbangi sesuatu akan masuk ke dalam rongganya. Ini kerana apabila sesuatu masuk ke dalam jauf, maka puasanya batal. Jadi dalam masalah berbekam ini khilaf ulama. Ada sebagian ulama kata batal puasa, aftar al-hajim wal mahjum. Tapi mazhab Syafi'i memilih pandangan yang tidak batal puasa berbekam. Lebih-lebih lagi bekal sampai kita dengan alat. Dulu orang bekal dia tarik mulut dia isap. Jadi sekarang ni dengan alat dia pom prek itu tak ada masalah. Cuma yang kita nak perluaskan, panjangkan sikit tajuk ni dalam buku kita tu. Mana buku panduan puasa tu, dalam tu ada sebut tentang pindah darah, derma darah. Derma darah ni batal ke tak batal puasa?
Jadi kalau kita pilih hijamah, keluar darah tak batal puasa, jadi derma darah juga tidak batal puasa. Cuma kita kena tengoklah, nanti derma darah kan jadi lemah pula, pitam, pengsan, batal puasa pula, jadi dengan sebab lain bukan kerana darah. Jadi dalam buku ni panduan puasa Ramadan ni, dalam muka surat 49, 40, 50 tu ada ditulis perkara-perkara semasa yang membatalkan puasa. Dalam tu kita bincang tentang masalah batal puasa derma darah. Jadi para ulama katakan tidak batal. Bolehlah nak derma darah. Kalau orang sakit nak masuk darah boleh tak boleh? Itu pun dibahaskan. Ada yang mengatakan tidak batal. Masuk darah tak batal. Sebab darah ni dia tidak makan dia tidak pergi ke dalam perut tempat makanan. Baiklah, yang ke 6, yang ketujuh, an yaqula inda fitrihi, berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa ketika berpuasa. Di antara doa yang disebut, tengok dalam kitab kata doa, dia tak sebut hadis ke tak hadis. Itu menarik. Sebab doa ni kita boleh doa apa saja. Doa tu kita boleh nak doa apa saja. Di antara doa yang kita baca biasanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ingat ni. Kau main puak tak lah kuana ni. Nampak? Allahu akbar tak pakai puak, bismillah pun tinggal. Jangan terlupa bismillah kena baca. Maka tangan kanan, kemudian kita baca doa ni. Jadi doa ni cak tengok. Makna dia molek. Allahumma laka sumtu, ya Allah, aku berpuasa untukmu. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku berbuka. Zahabaz zama'u, telah hilanglah kehausan. Hilang dah lah, dia minum air gak dah. Padahal yang tadi ke orang panggil tekek dah tekok ni. Tapi kena segelas. Tak ada segelas, setengah gelas ya. Habis. Dan basahlah kerongkong, dan telah pastilah ganjarannya insya-Allah. Maknanya pahalanya insya-Allah tu habuilah. Moga aku puasa kerana Allah. Cuma timbul lagi bila kita nak berdoa. Ini timbul soalan, tanda di kitab. Jadi ketika berbuka puasa merupakan waktu mustajab doa untuk orang yang berpuasa. Jadi bilakah waktu tersebut? Adakah ia sebelum berbuka atau ketika berbuka atau selepas berbuka? Kita nak doa bila ni? Jawab dianya, adakah wujud doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berbuka? Jadi kata ulama mengatakan, tanda sini kita baca sikit. Doa ni kalau kita nak berdoa secara umum, iaitulah doa sebelum buka puasa. Maknanya kita buka puasa 7.30, kita start mula doa 7.20. Selesai semua dah hidangnya tu, tak usah duk sibuk dengan benda-benda lain, kita pun berdoa, ya Rabbi minta keampunan kepada kita, ayah kita, anak kita, semua sekali doa belaka. Itu dia panggil doa sebelum buka puasa. Hal ni jelas. Ini satu doa. Jadi waktu nak buka puasa itulah waktu lapar kemuncak dah tu, habis rain dah. Kita kata kemuncak kelaparan kita sudah sampai di tahap yang paling tinggi sekali dah. Cuma waktu tu orang lain sibuk dengan nak makan, kita doa. Waktu dipanggil waktu inkisar, waktu kita berasa letih, berasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita gunakan doa yang tersebut. Kita doalah doa tu. Jadi bila kita masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak doa dulu kan nak makan dulu? Ni timbul masalah sini pula. Jadi jawab dianya, kita kena baca bismillah, lepas tu makan. Makan dulu, bismillah, kita makan. Lepas pada kita makan, barulah kita doa dengan doa yang kita nak baca. Di antara doa yang biasa kita baca, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Walaupun doa ni dari sudut sanadnya ulama-ulama hadis kata tidak sahih, tapi dari sudut nak berdoa para ulama kata tidak jadi masalah. Cuma kadang-kadang orang muda ni begitulah dia. Bila tengok orang baca doa ni macam nak tepis tangan. Jangan. Biar je baca, itu doa. Cuma nak disebahkan Nabi tu tak boleh. Kan doa ni kita nak doa apa saja boleh. Jadi itu dia panggil dari sudut wasatinya perbincangan kita. Ada lagi doa lain yang dibaca. Dalam hadis tadi, dalam kitab kita dia campur dua. Berhenti setakat tu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Berhenti setakat tu. Kemudian zahabaz zama'u tu riwayat lain. Tanda situ.
Zahaba, kata sekali, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Maksudnya telah hilang dahaga tadi. Jadi kata ulama, doa ni bilakah kita nak baca? Jawab dianya, kita baca setelah kita minum. Lepas kita makan tu, kita pun royak hilanglah dahaga. Tak okeylah belum makan lagi hilang dahaga dah. Bismillahirrahmanirrahim, zahabaz zama'u, hilang dah dahaga. Bila hilang makan dak lagi. Itu dia sudut realitinya. Maknanya doa berbuka puasa itu bila? Setelah kita makan barulah kita berdoa. Bila kita makan barulah kita berdoa. Kemudian kita doalah apa doa yang kita nak lagi. Itu cantik untuk kita berdoa. Baiklah. Kalau kita doa, kita pergi makan di rumah orang pula, ada dalam kitab kita ni, kita baca doa lain pula. Kalau kita makan di rumah orang, kita doakan kepada Tuhan dia pula. Kita kata apa? Aftara indakumus saimun, wa akala ta'amakumul abrar, wa sallat alaikumul malaikah. Tengok, dalam kitab kita ni ada. Ni doa ketika berbuka puasa. Doa ketika berbuka puasa, ada doa tadi zahabaz zama'u, dan ada lagi doa yang dibaca oleh para sahabat. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Boleh juga. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu dengan rahmatmu yang melipati segala sesuatu agar mengampunkan dosaku. Artinya para ulama mengatakan bolehlah doa apa-apa saja pun. Bolehlah kita doa apa saja, tapi ada riwayat tu walaupun lemah tapi riwayatnya ada. Kita kata tu dulu, zahabaz zama'u, lepas tu kita doalah dengan doa yang apa yang kita nak. Coba ni, ambil sikit. Ini doa kita baca bila makan di rumah orang. Ni jarang orang ni duk main terima kasih dah. Terima kasih daun keladi panggil pula lah. Gitu. Doa ada ke tak? Doa tak ada. Ini kita baca doa ni cantik ni. Jawab dia, kata belakang, aftara indakumus saimun. Nampak ni? Wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Mana kita kata kau tu rumah tu, orang-orang baik-baik ni, orang puasa duk makan di rumah awak. Wa apa di aftara indakum saimun wa akala ta'amakumul abrar. Hok makan-makannya kamu ni orang abrar. Mana orang baik, orang jujur, orang puasa ni orang baiklah kan. Wa sallat alaikumul malaikat, dan para malaikat mendoakan kebaikan kepada kamu. Tenang hati tu rumah tu. Tidak tenang hati kan? Berasa sedap hati. Kena panggil pula puak ni. Tak, lepas makan berdoa ni dak ni. Dah lah tak rasa pinggir doa pun dak juga. Dua-dua saja belaka jawab dia. Boleh pergi makan, boleh pahala pergi makan tu. Cuma orang panggil dari sudut adat kira-kiranya tak ada di situ. Tidak ada dalam doa. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Sunat yang ke-8, menyediakan an yufattir sa'i, menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Dengar ni, ahli-ahli dapur kita tu, dengar cerita sikit. Sekiranya dia tidak mampu memberikan mereka makan, dia hendaklah memberikan buah kurma ataupun minuman untuk mereka berbuka puasa. Mana gapo tak ada benda nak beri buah kurma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat ganjaran sepertinya orang yang berpuasa, tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tengok dalam kertas kita ni ada muka surat belakang ni. Ini dalam nota hijau ni kan. Ini kelebihan beri makan orang buka puasa. Hadis tu ada situ. Memberi makan orang yang berpuasa. Jadi kita hari ni, tak ada masa saya nak pergi ke dapur, tak larat. Tak ada masalah apa. Duit boleh pergi tak ke dapur? Duit kita, siapa ke dapur? Bagi duit. Ni ambil duit, beli makanan untuk orang buka puasa. Boleh pahala juga. Mari pula mocik ke pocik ni, saya tak mampu dah, duit tak ada. Ring kedua ada. Hogi, tolong basuh pinggan, tolong kerak ayam. Jangan kata saya tidak AJK masak. Allahu Akbar. Sedapnya ayat. Dah, takkan malaikat tanya, "Mana pula boleh puasa tak ada sedekah apa ni?" Saya bukan AJK. Boleh kata lah gitu.
Pergi. Kalau kita ada tenaga, ada kederak, bawa pisau kita pagi-pagi, pergi duk kerak air, kerak sayu, basuh puyuk, basuh pinggir. Itu termasuk dalam. Tak mampu juga nak buat. Hogi tu lu makan lah. Nak kata apa? Boleh pahala kau orang je buat dah. Allahu akbar. Jangan duduk mikir. Ni setengah orang ni dok ni kalau dia bagi derma buka puasa gak duk kutip habis pula. Habis puyuk, habis orang panggil bekah ni. Tak puas, lonjok mari belakang. Oh ni anak dia nombor satu. Dia kata, saya bayar ni. Bui derma ke 100 ke masjid ni untuk buka puasa. Kira habis tu pula. Dan dekat dengan nak kiamat ni macam-macam benda. Orang bui orang tak bakit dah. Dah, kadang-kadang kita beri, kita sembunyikan pemberian kita. Jadi, beri makan orang ni apa saja yang kita ada. Kalau tak ada duit, kita beri dengan apa? Dengan tenaga kita. Alhamdulillah. Yang ke-9, kasratus sadaqah wa tilawatil Quran wa mudarasati wal i'tikaf. Banyaklah bersedekah. Sedekah banyak. Membaca Al-Quran. Bertadarus. Tadarus program kita ni tadarus tiap-tiap waktu. Alhamdulillah dah. Kecuali maghrib dengan Jumaat tak ada tahu ni. Sebab maghrib sibuk nak makan, Jumaat kita ada tazkirah. Jadi setiap waktu ada je orang tadarus. Mari kat duduk sini. Tak rugi 10-15 minit. Nak pergi ke mana? Kelai kabut. Tak sudah kelai kabut lah. Pergi beli awal bazar Ramadan. Betul boleh makan juga. Baiklah mari tadarus dulu. Kan? Dan beriktikaf di masjid, terutama pada 10 malam yang terakhir. Anas radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Sedekah utama apa dia? Jawabnya sedekah pada bulan Ramadan. Tengok dalam senarai kita tadi, dia kata bersedekah pada sadaqatun fi Ramadan. Hadis ni riwayat Tirmizi, sanad dia lemah, tapi tidak jadi masalah sebab sedekah di bulan Ramadan ni banyak lagi hadis-hadis lain. Dan amalan Nabi bersedekah seperti angin yang kencang. Karihil mursalah, angin yang kencang. Tengok ni, Nabi SAW, Jibril telah menemui Rasulullah SAW pada setiap tahun di bulan Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan, dan Nabi membaca Quran bersama-sama dengan Jibril. Maknanya itu dia panggil tadarus, mudarasatul Quran. Hadis ni tak habis ni. Dalam hadis lain kata Nabi pula lebih murah daripada angin yang kencang ketika Jibril datang murajaah Quran. Jadi kita hari ni Quran banyak dah baca. Sedekah lagu mana? Banyak juga. Alhamdulillah dah. Ni tak tahan hanya sedekah budak, Quran budak juga. Berat lah gitu. Jadi kalau ada sedekah tak ada Quran, berat juga. Dua-dua nak ada belakang. Kita akan membincangkan persoalan i'tikaf pada akhir bab puasa nanti insya-Allah. Yang ke habis dah. 9 perkara dalam kitab ni, anda pun tak nak tambah lagi banyak lagi benda lain. Sebab kita dah bincang banyak dah dalam kitab-kitab lain tentang adab puasa. Kita berpindah pada kategori B pula. Hak tadi adab, maknanya benda yang kena buat, galakkan dia buat. Yang kedua ni B, makruhatus siyam. Benda-benda makruh yang tak baik, yang tak elok, yang tak comel dilakukan ketika berpuasa. Gapo dia? Gapo dia benda makruh ni? Senang je. Perkara makruh sewaktu berpuasa ialah melanggar 9 adab yang disebut tadi. Habislah. Ringkas je cerita. Tak ada. Tak baca Quran, tak zikir, tak jamu makan orang buka puasa. Dok belakang itu dia panggil larangan. Adab. Sebahagiannya termasuk dalam perkara makruh tanzih, yakni perkara yang perlu ditinggalkan, seperti melewatkan berbuka puasa dan menyegerakan sahur. Itu dia panggil makruh tanzih, makruh kecil lah. Larangan tak apa comel kecil. Sebahagian pula termasuk dalam perkara yang diharamkan, seperti mengumpat, menghasut, mencela, berdusta, menipu. Ini semua ni perkara yang makruh. Bukan sekat makruh, haram. Benda haram benda tu. Mana benda makruh, benda tak molek lah, benda haram. Dan banyak lagi lah benda-benda lain yang tak baik. Jadi kita ambil ringkas saja di sini insya-Allah. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan dalam siri yang ketiga Ramadan ini. Dia itulah di bawah kategori perkara-perkara sunat dan perkara-perkara makruh yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.